A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat hari ini kelas kita yang kelima. Kelas kita yang terakhir sekali, yang kelima. Tajuknya berbunyi, apakah yang boleh difahami dengan penemuan batu bersurak Terengganu terhadap kelangsungan Islam di tanah Melayu. Pada dasarnya kita bahagikan PowerPoint kita hari ini kepada 3 bahagian yang utama. Yang pertama tentang keterangan batu bersurak di Terengganu. Yang kedua, apa kandungannya batu bersurak di Terengganu itu. Dan yang ketiga adalah apa implikasinya batu bersurak Terengganu ini. Khususnya kepada Islam ataupun syariah Islam di Terengganu. Apa dia batu bersurak di Terengganu ini? Batu bersurak Terengganu ini ditemui pada tahun 1890 di tangga surau di Kuala Berang, Terengganu oleh seorang saudagar Arab India bernama Ghulam Hussein. Satu hari Ghulam Hussein telah pergi ke Kuala Berang. Dalam perjalanan dia berhenti di Kuala Berang. Dia untuk sembahyang di surau, dia nak sembahyang. Dan semasa dia nak solat tadi, dia telah ambil air sembahyang, dan sebelum naik atas surau tadi, orang di situ telah membasuh kaki di tepi tangga surau. Dan selepas basuh kaki itu, orang situ letak batu untuk digosok. Siapa yang nak naik tangga, dia basuh kaki, dan kaki tadi akan digosok, digenyeh, dicucikan kaki tadi di atas keping batu besar. Maknanya siapa nak basuh kaki, dan lepas tu kaki tadi digosok-gosok jadi tempat cuci di tangga tadi, batu tadi. Ghulam Hussein tadi masa dia basuh kaki, dia tengok di batu tadi ada tulisan, dan dia pun buka tulisan. Rupanya tulisan tu adalah tulisan tentang undang-undang Islam, tentang bukti kedatangan Islam terawal di Terengganu. Maknanya sebelum ini, dalam kes ini kita kena ingat bahawasanya bagaimana orang di kawasan Kuala Berang itu terlalu jahil kerana mereka tidak tahu sebenarnya batu yang mereka buat tempat basuh kaki itu adalah batu yang sangat signifikan, sangat besar manfaatnya, sangat penting kepada perkembangan Islam di Terengganu. Orang kampung kawasan tu terjumpa batu daripada sungai, dan batu tadi dia ambil untuk letak tepi tangga, tempat untuk orang basuh kaki. Sebab batu tu adalah batu granit, batu yang keras, batu granit yang color hitam. Maknanya selama bertahun-tahun orang kawasan tu jahil, tidak tahu tentang kegunaan dan kepentingan batu itu. Batu tu hanya dijumpai oleh saudagar yang bernama Ghulam Hussein tadi. Batu bersurak tadi sangat penting. Sebab apa? Orang yang menulis batu bersurak tadi adalah, penulis batu bersurak tadi sebenarnya adalah ahli ilmu agama dan juga sains astronomi, kaji bintang, astronomi. BBT, batu bersurak tadi, dia dalam bentuk 4 sisi. Sebuah batu dalam bentuk 4 sisi tebal. Dia ditulis dengan tulisan Jawi yang terawal di alam Melayu. Setakat ni hasil kajian penyelidik, Profesor Syed Najib Al-Attar mendapati dengan
Ustaz Omar Awang mendapati tulisan Jawi yang ada di batu bersurat itu adalah yang paling tua, yang terawal dikesan di alam Melayu. Di batu bersurat tadi tercatat beberapa perkara. Pertama, catatan tentang pengisytiharan Islam sebagai agama rasmi di kawasan Terengganu tadi. Dan tercatat juga di batu bersurat tadi bukti penyataan bahawasanya undang-undang Islam memang dilaksanakan di kawasan tersebut oleh Mandulika. Mandulika ini adalah jawatan pemerintah ataupun dikatakan sebagai sultan di kawasan itu yang bertarikh pada 22 Februari 1303. Ini adalah antara tarikh terawal takat ni yang dicatat tentang kedatangan Islam, bukti kedatangan Islam di Terengganu. Okey, ada juga keterangan tentang prinsip akidah, kepercayaan tauhid, percaya kepada Allah dan Rasul. Dia ada catat di batu bersurat tadi. Ada catatan bahawasanya syariat Islam diamalkan di kawasan terbabit. Ia adalah merupakan gabungan antara undang-undang Islam dengan undang-undang adat. Dikatakan bahawasanya batu tadi adalah batu yang menjadi mercu tanda. Dia pacak di tepi jalan besar batu tadi. Maknanya sesiapa saja yang masuk kawasan itu akan melihat batu itu. Maknanya dia buat sebagai mercu tanda sesiapa yang datang kawasan ini tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan maksiat, akan dihukum. Okey. Terdapat 10 hukum dalam bidang yang dicatat di batu bersurat tadi. Ada 10 hukum dalam bidang muamalat, tentang hutang piutang, undang-undang keterangan, hukuman kerana enggan membayar denda atau melarikan diri daripada hukuman. Ada hukuman bagi kesalahan zina. Namun begitu, sebahagian besar daripada keterangan itu tidak lengkap kerana kabur, kerana batu tadi telah pecah sebahagian daripadanya. Dan dipercayai bahawasanya batu bersurat itu setakat yang ada sekeping itu saja, dia 4 sisi sekeping saja. Dipercayai ada lagi beberapa batu lain yang tidak dijumpai. Sebab apa? Keterangan dalam batu bersurat yang dijumpai itu tidak lengkap. Dia mesti ada keterangan lain dalam batu bersurat yang lain yang ada di kawasan tu yang tidak dijumpai. Yang dijumpai hanya satu sahaja. Dan untuk makluman kita semua, batu bersurat itu dijumpai di dalam Tasik Kenyir. Sekarang ni di dalam Tasik Kenyir. Tasik Kenyir satu masa dulu adalah kawasan ataupun di Kuala Berang tu kawasan tempat tamadun Islam. Kemudian kawasan itu telah pihak kerajaan Terengganu telah menenggelamkan kawasan itu sebab dia bina Tasik Kenyir. Kawasan itu telah ditenggelamkan. Okey, maknanya tapak tamadun Islam di Terengganu itu ada di dalam Tasik Kenyir. Itu sayang sekali semasa proses membuat Tasik Kenyir tadi kajian yang teliti tidak dilakukan, yang menyebabkan sekarang ini tapaknya ada di dalam Tasik Kenyir itu sendiri. Sebab tu dah proses mencari batu bersurat lagi yang menjadi batu selain daripada batu yang dijumpai sekarang ni, masih lagi proses tu masih dilakukan lagi. Okey. Batu bersurat ini sayangnya telah tidak boleh dikemukakan. Kepentingannya tidak boleh dikemukakan, tidak boleh dibawa di dalam masyarakat pada masa itu. Kerana apa? Ia mendapat gangguan daripada sarjana orientalis dengan batu bersurat tadi. Batu bersurat tadi telah dibawa oleh British ke Singapura. Okey, kalau anak-anak nak tahu batu bersurat tadi, boleh cuba Google. Dan yang lebih baik lagi, boleh pergi ke
muzium di Terengganu. Dia ada di muzium di Terengganu tu, ada batu bersurat tu yang paling ori situ. Batu bersurat tadi telah dibawa ke Singapura, dan daripada Singapura tadi mereka telah bawa batu bersurat tadi ke British Museum di London. Kononnya untuk ditafsirkan oleh penyelidik British di Singapura. Dia gagal nak buat, dia pergi ke London. Dan apabila sampai di London, apabila kajian dibuat terhadap batu bersurat tadi, pegawai kolonial British mentafsirkan sebagai ianya batu ini sebagai tidak penting. Okey, tidak penting kerana beberapa sebab. Kerana beberapa sebab ini adalah berkaitan dengan kerana taktik jahat yang dibuat oleh pihak British, iaitu pihak British cuba nak establish idea bahawasanya tanah Melayu sebelum British memang tidak ada tamadun. Sebab kalau kita tengok betul-betul penemuan batu bersurat itu menjadi bukti bahawasanya memang wujud tamadun di Terengganu, tamadun yang melaksanakan undang-undang Islam. Tetapi kalaulah British berjaya establish tentang batu bersurat tadi, nescaya mereka pendekatan yang mereka bawa, mereka kata sebelum British datang orang Melayu tidak ada tamadun. Okey, kalau kita nak tunjuk kita memerlukan, kita memang ada tamadun, kalau mengikut teori British, kita mesti tunjuk bukti artifak yang konkret. Okey, kalaulah batu bersurat tu kita berjaya membuktikan ianya adalah penting, ia adalah catatan tentang pelaksanaan undang-undang Islam yang pertama, itu adalah bukti yang konkret. Jadi kalau kata bukti itu ada, nescaya teori yang sarjana kolonial bawa akan terganggu. Okey, mereka juga, pegawai British juga telah mentafsirkan bintang Saratai ini dengan tafsiran yang salah. Okey, kita akan tengok kejap lagi. Bintang Saratai itu adalah bintang kambing. Kita akan tengokkan sekejap lagi. Batu bersurat ni, kalau pegawai British berkata ianya terlalu ringkas dan dianggap sebagai tidak penting. Catatan dia tu ringkas sebab tulisan Jawi tu dia terlalu ringkas, dia dianggap sebagai tidak penting. Dengan harapan pihak kolonial British, dengan harapan apabila dia buat gitu, ia nak menafikan wujud tamadun. Wujud tamadun sebelum kedatangan British, ia menjadi bukti orang Melayu tidak ada tamadun, dan ia memberi justifikasi kepada penjajahan British. Mereka datang menjajah kita, mereka anggap ia adalah white man burden. Maknanya menjadi tanggungjawab mereka menjajah kita dengan matlamat untuk mengajar kita tamadun di alam Melayu itu sendiri. Mereka datang kononnya mereka tunjukkan bahawasanya mereka bukan menjajah, tetapi mereka mengajar dan mentamadunkan kita. Pertemuan batu bersurat ini berjaya menolak hujah. Pada dasarnya kalau kita kaji betul-betul apa yang ditakuti oleh Orientalis tadi memang betul, kerana penemuan batu bersurat ini berjaya menolak hujah Orientalis tentang wujudnya tamadun di Terengganu. Sebab apa? Kalau pegawai kolonial pihak British Orientalis kata kalau kita nak kata di Terengganu tu ada tamadun, ia mesti disokong dengan bukti artifak. Dijumpai batu bersurat ke, dijumpai perahu ke, dijumpai peralatan ke, macam-macam. Jumpa benda tu, artifak dalam bentuk benda, itu mengikut pegawai kolonial. Tapi sebenarnya anak-anak semua, selain daripada artifak benda seperti batu bersurat, kita juga nak cari bukti tentang kedatangan Islam ataupun pelaksanaan syariat Islam di Terengganu misalnya. Kita perlu juga merujuk kepada living tradition ataupun amalan turun-temurun yang diamalkan di Terengganu. Dan apabila Muhammad Arkun kata selain daripada bukti artifak yang konkret yang berbentuk benda,
amalan tradisi yang hidup. Amalan tradisi yang hidup di Terengganu sebagai contohnya boleh dirujuk. Antaranya adalah amalan tradisi itu adalah suka belajar agama, mentaati ulama dan sebagainya. Okey, amalan budaya hidup Islam diamalkan. Misalnya di Terengganu memang kuat amalan sambutan perayaan-perayaan keagamaan, Maulidur Rasul dan sebagainya memang kuat. Sebagai contoh yang lain adalah konsep Serambi Mekah. Konsep Serambi Mekah ni bukan konsep itu bukan artifak berbentuk benda. Konsep itu adalah falsafah dan amalan yang diamalkan oleh orang Melayu, iaitu konsep Serambi Mekah tu adalah masyarakat di satu kawasan yang mementingkan pengajian ilmu agama. Anak-anak semua di alam Melayu ini ada 3 tempat saja yang digenali. Kawasan itu terkenal dengan kawasan Serambi Mekah, iaitu di Aceh, di Terengganu dan juga di Kelantan. Kalau mengikut William Rolfe yang mengkaji tentang sejarah alam Melayu, dia kata konsep Serambi Mekah ini membawa beberapa maksud, iaitu dia ada beberapa maksud Serambi Mekah ni, tapi semuanya berpusat kepada kawasan yang mementingkan pengajian ilmu agama. Dikatakan begini, sesiapa yang hendak menyambung pelajaran, bercita-cita hendak belajar di Mekah, iaitu pusat perkembangan ilmu Islam satu masa dulu di tanah Melayu, sesiapa yang nak menyambung pelajaran ke Mekah, orang yang nak menyambung pelajaran ke Mekah tu terlebih dahulu perlu pergi belajar dahulu di Aceh, di Terengganu dan juga di Kelantan. Belajar di Terengganu, Kelantan dan Aceh, belajar bahasa Arab dan sebagainya, mendalami ilmu situ. Kemudian ia kena mendapat surat sokongan daripada ulama di Aceh, di Terengganu dan di Kelantan tu. Dan surat sokongan ulama tadi, apabila mereka pergi ke Mekah, tunjuk surat sokongan tadi yang menyebabkan mereka akan diterima belajar di Mekah tadi. Itu pertama. Okey, jadi konsep Serambi Mekah itu adalah kawasan pusat latihan ataupun kursus persediaan pelajar. Sesiapa yang nak belajar ke Mekah kena terlebih dahulu pergi belajar di 3 tempat tadi, Aceh, Terengganu dan juga Kelantan. Okey, itu pertama. Yang kedua, dipercayai mengikut William Rolfe lagi, yang kedua, Serambi Mekah ni membawa maksud kalau kita tidak sempat belajar di Mekah, kita cukuplah sekadar sekali seumur hidup kita belajar di Serambi. Okey, yang berdekatan dengan Mekah, iaitu di negeri tadi yang mengamalkan undang-undang Islam ataupun dominasi amalan hidup Islam kuat. Maknanya kawasan 3 kawasan tadi, Aceh, Terengganu, Kelantan tu sangat baik dari segi amalan hidupnya. Okey, dan kalau kajian terbaru kita buat, kita akan dapati bahawasanya di 3 negeri tadi, Kelantan, Terengganu dan juga Aceh ni, sampai sekarang pun mereka sangat, 3 kawasan tadi sangat menekankan tentang pentingnya pendidikan agama. Dan kalau anak-anak tengok setiap tahun, pelajar-pelajar yang bukan setakat bidang agama saja, pelajar-pelajar yang mendapat best student selalunya dalam bidang agama ataupun dalam bidang akademik biasa, SPM ke STP ke, setiap tahun yang terbaik di Malaysia adalah daripada Kelantan dan juga Terengganu. Itu kerana lambang bukti, sebagai bukti bahawasanya ini apabila kajian dibuat, mendapati kerana keluarga masyarakat di sebelah Serambi Mekah, Kelantan dengan Terengganu dan dipercayai di Pahang juga sangat mementingkan pendidikan anak-anak dia, berbanding dengan
kalau kita tengok di sebelah pantai barat ni lebih suka kepada benda-benda yang tak baik. Kalau kita tengok selalunya yang mendapat tempat pertama pertandingan Akademi Pantasia kebanyakannya daripada sebelah pantai barat. Dapat jadi artis terkenal dan sebagainya, itu yang dibangga-banggakan sangat. Tetapi kalau best student adalah negeri di sebelah pantai timur yang kita kenali sekarang sebagai negeri yang mundur. Tapi dari segi pencapaian akademik di sebelah pantai timur tinggi. Kerana apa? Kerana keluarga masyarakat di situ, di negeri pantai timur ni, Kelantan dengan Terengganu ni, mementingkan pendidikan untuk anak-anak dia. Okey. Kawasan ini juga, kawasan yang di Terengganu juga dikenali sebagai kawasan yang kuat berpegang kepada Islam dan juga undang-undang Islam. Bukti yang paling jelas adalah kita boleh merujuk kepada Kitab Itqanul Muluk. Kitab Itqanul Muluk ini adalah undang-undang perlembagaan tubuh negeri Terengganu. Dia negeri Terengganu ada undang-undang tubuh, perlembagaan tubuh negeri Terengganu yang kita kenali dengan nama Itqanul Muluk. Dalam kitab Itqanul Muluk ini dikesan, ada kenyataan di dalam kitab Itqanul Muluk tadi, di kenyataan bahawasanya yang mengarang kitab Itqanul Muluk ni adalah Tengku Paluh. Salah seorang daripada ulama Terengganu yang cukup terkenal, nama dia Tengku Paluh. Tengku Paluh telah mengisytiharkan, sebelum kedatangan British lagi, dia telah isytiharkan Terengganu ini adalah negeri Melayuiyah Islamiyah. Okey, daripada awal lagi dia menyatakan negeri Terengganu adalah negeri Melayu dan juga Islam. Sini nak tunjuk bahawasanya Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Ini konsep paling awal sekali yang dibawa oleh Tengku Paluh. Yang kedua, di dalam kitab Itqanul Muluk tadi, buktinya kuat berpegang pada agama adalah ada kenyataan dalam Itqanul Muluk tadi, kenyataan bahawasanya ni Tengku Paluh masukkan juga, iaitu Sultan diharamkan bersekutu dengan kuasa kafir. Bersekutu dengan kuasa kafir, berbaik dengan kuasa kafir, kuasa British. Tengku Paluh mencatatkan dalam Itqanul Muluk, tuanku diharamkan bersekutu, berbaik dengan kuasa kafir, dan seandainya tuanku berbaik juga, tidak mengikut syarat yang ditetapkan, berbaik juga, bersekutu juga dengan kuasa kafir, tuanku akan dilucutkan daripada jawatan sebagai sultan. Anak-anak semua, apabila Jepun kalah di tanah Melayu, kemudian 1946, British datang balik ke tanah Melayu, dan British telah menghantar seorang pegawai dia bernama Sir Harry McMichael. Sir Harry McMichael ditugaskan untuk memujuk Raja-Raja Melayu untuk bersetuju dengan rancangan penumbuhan Malayan Union. Malayan Union ni mengakui seolah-olah negeri Melayu ini adalah negeri tanah jajahan British. Sebelum ni tanah Melayu ni bukan tanah jajahan British, bukan koloni British. Negeri Melayu ini adalah negeri di bawah naungan British, di bawah naungan Queen Elizabeth. Tapi apabila diperkenalkan Malayan Union, British mendakwa tanah Melayu ini adalah koloni mereka ataupun tanah jajahan mereka. Okey, McMichael telah memujuk Raja-Raja Melayu, dan dia telah berjaya memujuk Raja-Raja Melayu. Dikatakan berjaya memujuk Raja-Raja Melayu. Nak pujuk Raja Melayu ni senang saja. Dia menguguk Raja Melayu, tuanku, kalau tuanku tak nak sign perjanjian ni, allowance tuanku tidak akan dibayar, pencen tuanku tidak akan dibayar. Raja-raja ni takut, semua tanda tangan.
kecuali seorang sultan saja yang tidak tanda tangan, iaitu Sultan Terengganu. Sebab apa? Kerana Sultan Terengganu masa dia nak tanda tangan, memanda menteri dia lain kata, tuanku, sebelum tuanku tanda tangan, baik tuanku tengok dalam Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Dan apabila dia baca dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, terjumpalah statement yang dikeluarkan oleh Tunku Paloh tadi, iaitu tuanku haram daripada bersekutu dengan kuasa kafir. Dan seandainya tuanku bersekutu dengan kuasa kafir juga, jawatan tuanku akan dilucutkan daripada jawatan sultan. Sir Harold McMichael telah hantar report kepada pejabat tanah jajah di London tentang masalah ini. Maknanya memang hebat yang Tunku Paloh buat tadi. Okey, sekarang ini apa implikasinya batu bersurat tadi kepada negeri Terengganu? Banyak implikasinya, iaitu pertama, ia membuktikan tentang kecanggihan strategi dakwah mubalik yang awal. Ia membuktikan kecanggihan usaha dakwah mubalik yang awal. Ana suka tekankan benda ni sebab apa? Sebab ada golongan Salafi moden sekarang ni belajar di Mekah dan belajar di Madinah, belajar Mekah dengan Madinah khususnya apa-apa yang terlibat dengan Wahabi ni. Mereka apabila mereka balik ke Malaysia, mereka sudah tidak menghormati ulama-ulama yang lampau, mubalik yang awal. Bagi mereka, Islam yang terbaik adalah Islam yang ada di Mekah dengan Islam yang ada di Madinah. Itu yang mereka bawa. Manakala Islam yang ada di alam Melayu, khususnya yang dibawa oleh mubalik yang awal ni anak-anak, ia dianggap sebagai Islam yang terjebak dengan khurafat, bid'ah dan sebagainya. Mereka sudah tidak menghormati lagi mubalik yang awal tadi. Anak-anak semua, kalau mengikut Profesor Ridwan Osman. Profesor Ridwan Osman ni dia buat PhD di Edinburgh University. Dia mengkaji tentang antara lainnya tentang sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu. Dia kata mubalik yang awal dulu, apabila mereka datang ke alam Melayu ni, mereka, dia bagi contoh lah ni, dia kata kalau mereka datang dengan kapal terbang, mereka ambil tiket kapal terbang one way tiket. Okey, mereka tidak ambil kapal terbang return tiket ni pergi balik. Kalau kita nak pergi ke Mekah misalnya, kita ambil tiket kapal terbang pergi dan tiket kapal terbang balik. Tapi mubalik yang awal tadi, kalau dia datang ke alam Melayu untuk menyebarkan dakwah Islamiah, mereka tak ambil tiket, return tiket. Mereka ambil one way tiket. Maksudnya, masa mereka datang ke sini, mereka wakafkan diri mereka untuk perjuangan Islam, untuk menyebarkan Islam. Dan mereka tu dah tak fikir lagi nak balik ke tanah Arab itu sendiri. Okey, kebanyakannya mubalik itu daripada Arab, daripada tanah Arab Yaman. Mereka datang, mereka wakafkan diri mereka untuk perjuangan Islam dan mereka sebarkan Islam. Dan anak-anak semua, keberkatan yang mereka buat ini sangat luar biasa sekali. Seluruh rantau alam Melayu telah menerima Islam daripada usaha dakwah mubalik yang awal tadi. Kita akan tengok kejap lagi. Faktor kejayaan Islamisasi alam Melayu kerana taktik dakwah mubalik yang mengkaji dan menyelami konstruk pemikiran Melayu. Okey, konstruk pemikiran Melayu, dikaji pemikiran Melayu dan mereka mendapati, mereka nak sebar dakwah tu, mereka study tentang orang Melayu. Bukan mereka datang begitu saja, mereka study dulu. Okey, benda ni kita kena belajar juga. Mereka dapati orang Melayu ni masyarakat yang feudal. Orang Melayu ni taat kepada raja. Dan dia bukan setakat dulu. Sekarang pun masyarakat Melayu ni adalah masyarakat yang feudal juga. Misalnya orang Melayu kalau nak lantik
nak lantik pemimpin politik, kebanyakan mereka orang Melayu sekarang ni dia lantik daripada golongan feudal, golongan diraja. Contoh yang paling jelas, Perdana Menteri pertama kita adalah Tengku Abdul Rahman. Perdana Menteri kedua adalah Tun Razak. Perdana Menteri ketiga Hussein Am. Perdana Menteri keempat adalah Tun Dr. Mahathir. Baik, tuan-tuan, anak-anak semua, Tengku Abdul Rahman biar. Ada ataupun tidak anak Tun Razak yang menjadi menteri? Adakah tidak anak Tun Razak menjadi menteri ataupun Perdana Menteri? Jawapannya ada, iaitu Najib Tun Razak. Najib itu anak kepada Tun Razak. Najib itu adalah keturunan kerabat diraja, feudal. Begitu juga selepas Najib, Hussein On. Anak Hussein On yang jadi menteri ada, iaitu Hishamuddin. Anak Mahathir ni bukan feudal sudah. Maknanya orang Melayu ni dia nak lantik pemimpin pun dia mesti golongan feudal sampai sekarang lagi. Jadi mereka kaji orang Melayu ni masyarakat feudal taat kepada raja. Jadi mubalik-mubalik yang awal telah menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah Islam ni adalah dengan cara mendekati golongan raja-raja Melayu. Dikatakan bahawasanya mereka nak sebar Islam, mereka dekati raja-raja Melayu, dan raja-raja Melayu yang didekati tadi, dia berjumpa dengan raja Melayu, dia beri hadiah yang mahal-mahal. Dan raja-raja Melayu apabila dapat hadiah tadi, kira lembek tekak lah, akan setuju dengan dakwah. Dan selepas raja memeluk Islam, rakyat tadi secara automatik akan memeluk Islam. Sebab apa? Budaya taat kepada raja ada dalam masyarakat Melayu, dan masyarakat Melayu juga ada budaya pantang menderhaka. Kalau raja memeluk Islam, anak buah ataupun rakyat akan memeluk Islam. Sebab orang Melayu pantang menderhaka kepada raja, sebab kalau menderhaka akan terkena tulah. Begitu juga A.C. Milner dalam TC PhD beliau kata orang Melayu menganggap kebahagiaan sesuatu kawasan di alam Melayu tadi akan ada kebahagiaan ataupun sesuatu kawasan tu akan berjaya seandainya satu kawasan tu mempunyai raja yang memerintah. Dipercayai satu masa dulu kawasan di alam Melayu ni adalah dua kawasan, Siak dan Indragiri. Siak dan Indragiri dianggap sebagai kawasan Sway, kawasan Siak, tak ada orang nak. Tetapi kemudiannya apabila Kesultanan Melaka, Empire Melaka, Sultan Melaka melebarkan jajahan takluk ke Siak dengan Indragiri, kawasan tadi kononnya telah menjadi kawasan yang bahagia. Kerana apa? Ia memiliki raja. Okey, pertama dia kaji tentang masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu taat kepada raja, jadi mereka menyebarkan Islam dengan bermula daripada mereka menyuruh kepada raja. Dan raja apabila memeluk Islam, rakyat akan memeluk Islam, tiru raja. Okey, yang kedua, membalik yang awal juga mengetahui bahawasanya orang Melayu ini adalah orang yang mesra alam. Mesra alam dan juga percaya kepada Tuhan. Orang Melayu sebelum menerima Islam percaya alam ini ada dua bentuk alam, iaitu alam nyata dengan alam gaib. Alam nyata ni tempat manusia tinggal, manakala alam gaib ni tempat jin, jembalang, hantu dan sebagainya. Jadi kepercayaan Islam alam dunia dengan alam akhirat, ada perkara-perkara gaib memang sesuai dengan masyarakat Melayu. Jadi orang Melayu senang nak terima Islam. Dan orang Melayu juga percaya kepada kuasa ketuhanan. Orang Melayu percaya pada kuasa ketuhanan. Dan apabila membalik yang awal tadi datang, mereka kaji benda tu, dan mereka apabila mereka bawa tentang konsep Allah, secara mudah saja orang Melayu menerima kedataan, menerima ajaran akidah Islam itu sendiri, walaupun Tuhan tidak boleh dilihat. Orang Melayu juga mesra dengan budaya asing. Orang Melayu terima budaya asing, termasuklah menerima Islam.
Orang Melayu juga cintakan ilmu, sebab itulah Membalik yang awal telah mengasaskan institusi pendidikan Islam untuk menerapkan nilai Islam dalam masyarakat. Kalau kita lihat di mana saja di alam Melayu tadi, di tanah Melayu, di mana saja ada tempat perkembangan Islam, kedatangan Islam, di situ mesti akan ada institusi pendidikan Islam. Akan ada institusi pendidikan Islam. Sebab Membalik yang awal datang, mereka akan mengasaskan institusi pendidikan Islam tadi. Okey. Bagaimana asas masyarakat Melayu menerima Islam? Bagaimana asas masyarakat Melayu menerima Islam? Membalik yang awal mengkaji bahawasanya sebab mereka faham tentang psikologi orang Melayu. Psikologi orang Melayu dibentuk oleh iklim yang sederhana. Anak-anak semua ingat ataupun tidak, dalam kelas kita yang sebelum ni Babah ada sebut tentang budaya Afghanistan, budaya Arab yang keras dan kasar. Kalau mengikut Ibnu Khaldun, kita ingat sekali lagi, Ibnu Khaldun kata manusia ni dibentuk oleh iklim. Okey. Iklim yang ekstrim seperti mana di tanah Arab ataupun di Afghanistan akan melahirkan watak manusia yang kasar, degil, ganas. Manakala iklim yang sederhana, yang lembut, yang sederhana akan melahirkan manusia yang berwatak sederhana, yang baik dan lembut. Okey, iklim masyarakat Melayu ni dibentuk oleh iklim yang sederhana. Sebab tu orang Melayu ni jiwanya lembut, watak orang Melayu ni watak yang damai. Iklim membentuk jiwa yang lembut, akhlak terpuji orang Melayu. Orang Melayu menganggap orang yang tertinggi kedudukannya dalam masyarakat Melayu ni adalah orang yang budiman. Orang yang budiman ni orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam masyarakat Melayu, orang yang paling tinggi rankingnya dalam masyarakat Melayu adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mempunyai akhlak yang terpuji. Benda orang macam tu dipanggil orang yang budiman. Islam juga tersebar ke rantau alam Melayu ni tanpa menumpahkan darah. Kita kena ingat, Islam tersebar ke tanah Arab, Islam tersebar ke China, Islam tersebar ke Afrika, Islam tersebar ke Eropah, semuanya menumpahkan darah. Tetapi Islam tersebar ke rantau alam Melayu tidak menumpahkan darah. Dan orang Melayu menolak segala bentuk kekerasan. Dia tak terima kaedah kekerasan, ganas dan kekerasan. Orang Melayu tak terima. Orang Melayu juga mempunyai semangat kekitaan yang tinggi. Sebab itulah lambang watak manusia yang buruk, watak manusia yang jahat dalam masyarakat Melayu adalah manusia yang mementingkan individualism, yang mementingkan diri sendiri. Begitu juga masyarakat Melayu mementingkan elemen kekeluargaan. Sebab itulah masyarakat Melayu menganggap semua anak yang cacat ke, anak lelaki ke, anak perempuan ke, semua orang Melayu menganggap ianya sebagai konsep cahaya mata. Benda berharga yang dapat memberi manfaat kepada ibu bapa dia. Sedangkan dalam tamadun Arab, tamadun lain menganggap anak perempuan itu adalah beban kepada keluarga. Tetapi tidak, dalam masyarakat Melayu menganggap sama saja, laki dan perempuan, anak laki dan anak perempuan sama saja. Okey. Orang Melayu juga menolak penindasan terhadap golongan wanita. Orang Melayu menolak penindasan terhadap orang wanita. Bukti yang paling jelas adalah kisah si Tanggam yang tersebar dalam masyarakat Melayu. Orang Melayu mengajar anak-anak dia tentang kisah si Tanggam. Situ kalau kisah si Tanggam kita akan dapat lihat watak ibu itu dianggap mulia. Okey.
Mubalik yang awal telah menerapkan beberapa mekanisme untuk penerapan budaya ilmu dalam masyarakat Islam di alam Melayu, termasuk secara khususnya di Terengganu. Mubalik yang awal telah mengasaskan sistem pengajian ilmu agama di dalam serangkaian institusi, seperti dia bermula mengajar ilmu agama bermula di istana, di masjid, di surau dan juga di pondok. Dan kalau kita merujuk kepada pondok, terlalu banyak keistimewaan sistem pondok yang ada pada satu masa dahulu. Sistem pondok satu masa dahulu adalah sistem pengajian yang dibuat secara swasta. Dia tidak tanpa kongkongan dan kenkangan polisi daripada pemerintah. Kalau nak buka pondok, ulama pondok, dia buka silibus dia buat sendiri semua sekali, dia buat sendiri, dia tidak ambil sumbangan daripada pihak kerajaan. Dia tidak ambil sumbangan daripada pihak kerajaan, sebab dia tahu kalau ambil sumbangan daripada pihak kerajaan mesti terikat dengan banyak benda. Kita anak-anak semua patut rasa bangga sebab di Jabatan Fiqh dan Usul satu masa dulu ada Ustaz Luqman, Dr. Luqman, yang sekarang ni menjadi mufti wilayah Persekutuan. Dr. Luqman tu dia mewarisi pondok Lubuk Tapah milik ayahnya. Ayah dia meninggal dunia, dia jadi tok guru pondok Lubuk Tapah. Dia sebut apabila zaman Pak Lah, kemudian zaman Najib tu telah timbul usaha Datuk Masyidah Ibrahim nak mewujudkan pondok, institusi pondok. Dia nak beri bantuan kepada pondok-pondok yang ada di Malaysia. Dan pondok di Kelantan, Dr. Luqman tu dia kata pondok di Kelantan tak mau menerima sumbangan daripada pondok yang dibuat oleh Datuk Masyidah Ibrahim. Sebab apa? Kalau terima sumbangan daripada pusat, dia akan terikat. Makan dia tak nak terhutang budi. Dia nak biar duit zakat diberikan tu dengan konsep ikhlas. Dia tak nak yang tidak ikhlas, kongkongan dia tak nak. Ulama pondok dalam era tradisi yang kedua telah bertindak sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Yang paling jelas sekali ialah sumbangan yang dibuat oleh Tok Kupaluh. Anak-anak semua Tok Kupaluh sangat terkenal. Dia menentang bersekutu dengan kuasa kafir yang Ana sebut tadi. Dan Tok Kupaluh juga kita kena ingat, dia juga mendukung penuh perjuangan Mak Kila dengan Datuk Bahaman. Apabila Datuk Bahaman dengan Mak Kilau berperang melawan penjajah kolonial di Pahang, masa Datuk Bahaman kalah, Datuk Bahaman melarikan diri. Dia larikan diri ke mana? Tempat utama yang dia tuju adalah di Terengganu. Dan Tok Kupaluh telah dalam sejarah telah mengajar zikir-zikir dan wirid kepada Datuk Bahaman untuk menguatkan semangat dan melawan penjajah British. Okey. Yang kedua, pembukaan kawasan baru kerana pondok. Kalau di Kelantan, sesuatu kawasan kampung, penempatan kawasan kampung tu nak dibuka, nak suruh kawasan tu maju, nak suruh satu kawasan tu maju, kawasan tu tak ada orang tinggal tapi nak suruh kawasan tu maju. Cara dia macam mana? Kita akan minta supaya ulama pondok membuka pondok di kawasan tersebut. Dan selepas saja pondok dibuka, kawasan tadi akan menjadi maju. Bukti yang paling jelas adalah kawasan Macang, Bacok, Melor, Kota Baru di Kelantan. Satu masa dulu tak maju, tetapi apabila ada ulama pondok yang membuka pondok di kawasan-kawasan tadi, kawasan tu menjadi maju. Ulama pondok juga adalah golongan usahawan yang berjaya. Okey. Dan kalau kita tengok di Kelantan ada syarikat pencetakan Pustaka Aman Press. Pustaka Aman Press satu masa dulu, sekarang ni dah mati dah. Pustaka Aman Press dengan syarikat pencetakan Dian. Dia ada dua syarikat pencetakan yang besar, jutawan besar tu. Dua pencetakan tu adalah hasil daripada
usaha toke dia adalah guru ulama pondok. Okey, dia jadi businessman yang berjaya. Dia tak mau terikat dengan kerajaan. Okey, pondok ni juga terbuka kepada semua lapisan masyarakat, ataupun konsep sekarang ni dikatakan sebagai demokrasi pendidikan. Sekarang ni misalnya anak-anak semua nak masuk Universiti Malaya ni, dia akan pilih pelajar yang terbaik sahaja. Manakala pelajar yang kurang baik tak boleh masuk UM, terpaksa masuk kolej swasta misalnya. Dia ada syarat-syarat. Sekarang ni pelajar terbaik saja yang boleh masuk. Okey, ulama pondok tidak. Di pondok tidak. Pondok sesiapa saja boleh belajar. Demokrasi pendidikan, dia beri peluang untuk belajar semua sekali. Okey, sistem pengajian pondok ni juga adalah pengajian yang berorientasikan perkaitan antara teori dan praktikal, yang menekankan kepada pemupukan budaya ilmu. Itulah ulama pondok, pengajian di pondok menekankan kepada budaya kerja, menolak budaya kerja makan gaji. Dia tak nak, ulama pondok tak nak orang kerja makan gaji. Dia mau independen. Okey, implikasi berikutnya adalah penulis penciptaan tulisan Jawi yang terawal. Anak-anak semua, manusia ni adalah insan yang dikenali juga dengan nama manusia ni. Insan yang dikenali dengan nama Homo sapien. Homo sapien, manusia ini hanya boleh hidup dengan adanya sistem komunikasi. Manusia hanya boleh hidup dengan ada sistem komunikasi. Kalau tak ada komunikasi, manusia tak boleh hidup. Okey, Ana tak pasti, tapi Ana tak sama ada Ana dah cerita benda ni ataupun tidak. Macam ni, tempat yang Ana buat PhD itu di Birmingham 1 tahun, telah ada seorang cikgu daripada Kelantan yang bernama Cikgu Loh. Cikgu Loh Yusof, dia daripada Kelantan. Dia pergi di bawah maktab, pihak kerajaan hantar dia untuk buat PhD dalam bidang orang pekak. Orang yang pekak, dia buat PhD tentang orang pekak. Dia orang biasa. Jadi dia dalam kita buat usrah kampung, dia perkenalkan diri dia dalam usrah kampung tu. Dia panggil dia kata, panggil saya Cikgu Loh Pekak. Adalah beberapa ustaz kita dalam usrah kampung tu gelar kat dia lah, panggil dia Loh Pekak, Loh Pekak. Dia marah, dia pun tanya, di ramai-ramai ustaz ni ada ke dak ustaz ni yang pernah mengajar orang pekak cara sembahyang, ataupun orang pekak ambil air sembahyang, ataupun orang pekak mengawinkan orang pekak? Tak ada. So dia jawablah, dia berperanan. Dia memain peranan. Sebab dia kata pokok kita, pokok ustaz ni kurang memberi penekanan kepada benda ni. Dan memang betul. Memang betul. Kita pengajian Islam, pelajar-pelajar pengajian Islam ni kurang memberi penekanan kepada kepada dukungan kepada orang kurang upaya, khususnya orang pekak ni. Kalau anak-anak pergi misalnya di library untuk pelajar buta, kami ada pelajar buta dulu, nama dia Kalam Mazhab. Kalam ni susah, dia baru 8 tahun buta. Dilahirkan celak, kemudian dia aksiden kereta, mata dia buta. Dia kesian. Kalam ni dia tak ada. Apabila dia pergi ke pengajian, dia pergi ke API ni selalu masuk parit. Jalan masuk parit. Sebab pelajar kita tidak ada kesedaran untuk pimpin dia. Okey. Dan Kalam ni dia kena ada orang membaca pada dia. Ada orang baca buku pada dia. Dalam library tu ada volunteer. Volunteer dia orang buta, dia volunteer membaca kepada orang buta. Kalau anak-anak semua tengok, satu masa dulu orang yang volunteer untuk menjadi pembaca kepada orang buta ni kebanyakan adalah pelajar daripada Persatuan Hindu, Persatuan Kristian, Persatuan Buddha.
Persatuan Islam tidak ada inisiatif tu. Okey. Alright, Cik Gelah kata keluarga orang Pekak dengan orang Bisu ni apabila hantar anak-anak mereka kepada Cik Gelah di sekolah Semik Kelantan, keluarga Pekak ni akan cakap, "Cikgu, tolong jaga anak saya bodoh, tolol, degil." Cik Gelah kata mak bapak yang hantar anak-anak kepada dia untuk diajar cakap macam tu. Jadi Cik Gelah kata tidak. Anak pakcik tidak bodoh, tidak tolol, tidak degil. Tapi yang bodoh, tolol, degil adalah pakcik. Dia kata gitu. Sebab setiap hari yang pakcik tahu mengadi dengan anak yang Pekak dengan Bisu hanya saing apa? Makan, minum ataupun tidur. Itu saja yang pakcik tahu. Pakcik tidak cuba nak menyelami bahasa dia, belajar bahasa dia. Tidak. Sebab itulah Cik Gelah kata budak yang Bisu dan Pekak ni dia ada penyakit dia ada masalah. Iaitu masalah terbesar budak Pekak Bisu ni, dia suka lari daripada rumah. Dia suka lari daripada rumah. Jadi soalannya, kalau budak Pekak dengan Bisu lari daripada rumah, senang kadang kita nak cari? Jawapannya senang, iaitu kenapa dia akan pergi lari cari rumah yang Pekak Bisu macam dia, sebab dia nak meluahkan isi hati dia, sebab mak bapak tak faham dia, tak nak belajar dengan dia. Okey. Penciptaan tulisan Jawi ini sangat penting anak-anak. Kerana apa? Sebelum ini orang Melayu buta huruf. Orang Melayu tidak ada sistem tulisan. Orang Melayu tidak ada sistem tulisan. Jadi apabila mubalik yang awal datang, mubalik yang awal yang golongan salafi duk kutuk, duk hina sangat, mubalik yang awal tadilah yang telah mencipta sistem tulisan Jawi. Okey, penciptaan tulisan Jawi berasaskan kepada huruf Arab yang ditambah dengan beberapa huruf lain sesuai dengan lidah Melayu. Tulisan Jawi ini digunakan sebagai wadah untuk mengungkap idea dan menerjemahkan idea asing ke dalam bahasa Melayu. Orang Melayu menjadi celak huruf dengan adanya sistem tulisan Jawi ini. Ini sumbangan mubalik yang terbaik yang tidak mampu kita balas. Kita terhutang nyawa kepada mubalik yang awal tadi. Tulisan ataupun aksara Kawi sebelum ni, sebelum orang Melayu terima tulisan Jawi ni, memang ada tulisan, iaitu tulisan Kawi yang hanya diketahui oleh golongan bangsawan. Itu pun sikit saja yang tahu tentang tulisan tu. Okay, tapi apabila tulisan Jawi datang, tulisan Jawi telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Tulisan Jawi juga telah memperkayakan tulisan Jawi, memperkayakan bahasa Melayu dengan muatan makna Arab. Orang Melayu tak sedar. Tak ada konsep orang Melayu sebelum ni kataan panak, ilmu, bakak, malaikat, ayat-ayat tadi, konsep-konsep tadi tak ada dalam masyarakat Melayu. Dalam vocabulary Melayu tak ada. Tapi apabila tulisan Jawi diperkenalkan daripada tulisan Arab, orang Melayu diperkayakan. Tulisan Melayu tu diperkayakan dengan istilah-istilah agama, dan istilah-istilah ini menjadi konsep kepada ilmu pengetahuan Melayu Islam. Tulisan Jawi telah digunakan selama 1000 tahun oleh 250 juta penutur di seluruh rantau alam Melayu. Dalam tulisan dalam kamus Malay English yang disusun oleh Madsen di Eropah pada tahun 1600, dia nyatakan benda ni. Dia kata, Madsen kata, sesiapa saja yang hendak datang berdagang di rantau alam Melayu, mesti mengetahui bahasa Melayu dan mesti mengetahui tulisan Jawi. Dia sendiri mencatat benda tu. Okey. Ensiklopedia Orang Melayu, Alam Melayu pertama telah ditulis oleh Crawford pada tahun 1600.
ia mempunyai maklumat etnik, dialek, botani, zoologi, mineral dan sistem undang-undang yang dipakai dalam tulisan Jawi dan sebagainya. Okey, kita tengok tadi batu bersurat tu menjadi bukti tentang penciptaan tulisan Jawi pertama di alam Melayu dan kepentingan tulisan tu sendiri. Penemuan batu bersurat ni juga membuktikan bahawa kawasan Timur Laut, iaitu Timur Laut ni dia 3 negeri, iaitu Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. 3 negeri itu. So ketiga-tiga negeri itu, orang daripada ketiga negeri itu should be proud, patutnya bangga dengan tu. Sebab apa? Kawasan Timur Laut ni, khususnya Terengganu, adalah merupakan kawasan yang terawal menerima Islam. Okey, Terengganu, Kelantan, Pahang berada di kawasan strategik jalan dagang antara China dengan Timur Tengah. Kita di pantai timur ni, Terengganu, Kelantan, Pahang ni adalah kawasan strategik di kawasan antara dagang Timur Tengah dengan China. 2 kawasan dagang yang besar tu. Sebagai contohnya, Yunus Louis Baojong yang buat PhD dengan Nana, dia telah mencatatkan bahawasanya hasil dapatan kajian dia menyatakan bahawasanya masyarakat Islam yang ada di kawasan Yunnan China kebanyakannya berasal daripada Terengganu dan Kelantan. Okey. Kapten Joseph Jackson menyatakan Terengganu adalah negeri yang kaya dan maju dan mempunyai pelbagai jenis barangan. Orang Cina mempunyai penempatan yang besar dan menjalankan perdagangan yang giat di kawasan ini. Okey, satu masa dulu, apabila bekas Ketua Menteri Melaka Rahim Tamici, dia telah nak bertanding Ketua Pemuda UMNO. Dia jadi Ketua Menteri Melaka. Dia cuba nak mengangkat negeri Melaka tu. Dia kata Melaka ni adalah pusat perkembangan Islam yang terawal di rantau alam Melayu. Okey. Dia buat seminar untuk bawa benda tu. Dalam seminar tu berbincanglah cerdik pandai. Salah seorang daripada cerdik pandai tu adalah Profesor Sarim Mustajab. Profesor Sarim Mustajab kata kalau kita nak kata Melaka ni adalah pusat perkembangan Islam yang terawal di alam Melayu, di alam Melayu ni, Melaka ni mesti at least ada 4 perkara. Di Melaka ni dia mesti ada kubur ulama. Melaka mesti ada masjid tertua, mesti ada kitab agama, mesti ada pondok. Jadi Sarim Mustajab kata keempat-empat perkara tadi didapati tidak ada di Melaka. Kubur ulama yang paling tua yang ada di Melaka adalah kubur ulama di Pulau Besar. Itu pun Pulau Besar tu bukan kubur tua tapi kubur baru. Masjid tertua di Melaka pun tak ada. Kitab agama ada, iaitu hukum kanun Melaka. Itu saja yang ada. Manakala pondok Tunggul Durian adalah. Manakala pondok tempat belajar agama tak ada. Jadi keempat perkara tadi tak ada di Melaka. Jadi Sarim Mustajab kata keempat perkara tadi, sebaliknya keempat perkara tadi ada. Ada di mana? Di negeri pantai timur, iaitu Terengganu dan juga Kelantan. Kubur ulama yang banyak adalah Terengganu dengan Kelantan. Masjid tertua di Kampung Laut. Kitab agama ada, pondok juga ada. Sebab itulah dikatakan bahawasanya Islam yang terawal sampai adalah di sebelah pantai timur dan bukan pantai barat, yang seperti cuba dibawa oleh Rahim Tamici tadi. Maklumat astronomi ni paling unik sekali. Ni paling unik sekali. Di batu bersurat tu ada tercatat, dia kata
pada tarikh 22 Februari 1308, bintang Syaratai muncul di langit Terengganu. Dia lebih kurang macam ni. Dia kata batu bersurak tadi, di batu bersurak tu dia catat batu bersurak tadi telah dipacak di Kuala Beran tadi pada tarikh batu bersurak tu dibuat dan dipacak di tepi jalan di Kuala Beran tadi pada tarikh 22 Februari lebih kurang 1303, pada malam bintang Syaratai muncul di langit dunia. Dapat dilihat di langit di Terengganu. Okey, apabila Zaini Osman, penyelidik daripada UTM, dia ni pakar astronomi, apabila dia buat kajian didapati rupa-rupanya setiap bulan, bintang, gerhana matahari semua sekali itu dia ada dalam rekod astronomi dunia. Okey, rekod astronomi dunia. Dia tengok dalam rekod astronomi dunia tu didapati pada malam 22 Februari 1303 tu betul ataupun tidak bintang Syaratai kelihatan di langit dunia. Dan apabila dia cek dalam rekod bintang, sejarah bintang dunia, didapati memang ada. Jadi soalan yang dia tanya, macam mana pencatat tadi boleh catat benda tu? Macam mana dia boleh tahu bintang tu akan tiba pada malam tu sekian-sekian? Adakah dia panjat pokok kelapa tengok bintang di langit? Jawapannya tidak. Kerana nak tunjuk bahawasanya orang di Terengganu pada masa tu, masa dia buat dia nak pacakkan batu bersurak tadi, dia sudah pun ada knowledge dalam bidang astronomi. Dan di Terengganu tu sudah ada balai cerak yang canggih. Okey, teropong anak bulan dan sebagainya dia dapat di situ. Okey. Implikasi dia juga batu bersurak tadi menjadi bukti pelaksanaan syariah Islam. Ada di Terengganu dengan dokongan kuasa kerajaan. Batu bersurak tadi menjadi mercu tanda wujudnya kerajaan yang melaksanakan undang-undang Islam di Terengganu di bawah pimpinan pemimpin Islam masa itu, nama dia Mandulika. Batu bersurak menjadi panduan dan kodifikasi undang-undang Islam. Kodifikasi maknanya mercu sebagai pewartaan. Sesiapa yang masuk kawasan tu tak boleh mencuri, tak boleh berzina dan sebagainya, sebab akan terkena undang-undang Islam dilaksanakan kawasan tu. DG Hall berkata proses pendidikan dan perundangan Islam telah bertapak di Terengganu lebih daripada 100 tahun. Selepas 100 tahun barulah batu bersurak tadi dipacakkan di situ. Okey, maknanya Islam datang terlebih awal daripada tarikh batu bersurak itu dipacakkan. Ianya memperkukuhkan juga teori interaksi hukum Islam dengan masyarakat, iaitu perkaitan antara syariah Islam, undang-undang Islam hanya boleh dilaksanakan dengan adanya kuasa kerajaan. Okey, Baba rasa Baba berhenti setakat tu dulu. Minta anak-anak yang memilih untuk buat tajuk ini supaya merujuk kepada assignment artikel yang Baba bekalkan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.